Sekolah ajar saya benda-benda asas untuk hidup. Assalamualaikum. Episod ke 13,100. Macam tu apa nama apa? Azrai. Mic tak, kalau tak tak pegang bunyi. Azrai Ya, Azrai. Azrai background apa? Pendidikan apa? Kira saya belajar diploma Office and Management Dekat? dekat Batu Cave. Dia college bersekutu dengan UiTM lah kiranya. Okey. Ada MQA lah. MQA rasanya ada. Rasanya. Tak Jadi confirm. diploma daripada UiTM lah. Masa tuan belajar lu, tapi lepas tu kau tuan apply tak? Okey, lepas saya belajar tu saya serip kerja retail. Oh, tak guna yang ilmu tu? Langsung tak belajar. Sebab apa? Sebab saya rasa memang bukan tempat saya kat situ. Saya tak boleh kerja office. Bila awak realise, maksudnya masa nak belajar tu tak terfikir langsung ke? Langsung tak fikir. Tapi sebab apa masuk belajar? Okey, kira masa lepas SPM tu memang saya tak tahu nak buat apa. And then saya tengok member semua isi UPU, saya pun isi lah. And then isi mana dapat, saya masuk je lah. Selalu ramai macam ni kan? Kira tak ada pendarahan apa yang kita kena buat. Okay, sorry to say lah. Okey. Sebab tu bagi saya, ini memang peranan lelaki bergelar bapa sebenarnya. Sebab tu saya selalu bagi tahu korang muda-muda ni, apa yang kita dah lepas dulu, kita tak boleh judge lah. Sebab itu adalah legacy masing-masing. So kita start kita punya own legacy. Nanti Miro start Miro punya legacy sendiri. Awak akan jadi awak punya keluarga sendiri. Awak adalah ketua dia. So kita tengok kemana kepincangan yang berlaku, kita kena repair on the spot. Sebab dulu tak ada this kind of conversation. Jadi orang akan hidup based on majority. Majority ni adalah society lah. Contoh macam kita, lagi satu semua orang kena faham, kita bukan cakap, kadang-kadang orang ingat saya cakap pasal pendidikan ni sebab kapasiti saya sebagai usahawan. Sebab kita kan sekarang lately ni 10 tahun kebelakangan ni, bila ada influencer yang jadi kaya, terus tibai orang semua tak payah masuk universiti. Saya bukan jenis macam tu. Kita punya conversation ni bukan jenis macam tu. Kita nak solve macam Azrai punya masalah ni. Bukan masalah lah, apa yang dah berlaku. Contoh Azrai ada diploma, belajar berapa tahun? Mike. 3 tahun. 3 tahun PTPTN? Tak. Tak PTPTN. Family bayar. Ya. Okay, so awak kira blessed lah. Okay, saya punya mindset macam ni. Sebenarnya, okay, apa yang berlaku kat Azrai, lepas belajar yang HR tu, masuk kerja sekejap, tapi kerja retail. Kerja retail. Tak ada kena-mengena pun dengan apa yang belajar. Betul. Sebab apa? Okay, sebab mulanya saya nak cari part time je. Okay. Tapi dah lama tu saya fikir selesa kerja di situ. Part time maksudnya nak ada sesuatu benda yang boleh dapat income. Betul. Untuk teruskan hidup. Betul. Sebab bila dah jadi orang dewasa ni, rasa segan nak minta mak bapak duit. Betul tak? Okay, so Azrai tak rasa ke macam nak apply kerja pakai apa yang Azrai belajar tu? Buat masa tu memang tak ada langsung. Tak ada langsung? Tak ada langsung. Sebab saya memang kira belajar tu kiranya memang ikut orang. Kira ikut, habis lah? Habis. Bila nak apply tu saya rasa, ni bukan aku ni, bukan tempat aku ni. So memang tak boleh masuk office. Selepas 3 tahun tu baru Betul. realise yang, Yes. maksudnya masa sama batch dengan Azrai, memang kawan-kawan tu tak tahulah belajar tu untuk kerja apa. Okay, yang diorang tu ada tahu, mungkin saya lah silapnya kan. Saya tak tahu kan. Saya ikut je. Tapi memang saya tak pernah kerja office. Azrai lah. rasa ada tak kawan-kawan lain yang apa dia belajar tu dia tak tahu dia kerja apa nanti? Ada. Ada lah? Ada. So banyak lah yang kerja retail. So kebanyakan ni memang kerja retail lah. Retailer tu paling kerja senang. mall lah. Kerja Shopping mall, kan? yes, Sebab kerja terus dapat income. F&B, kira bahagian yang lower punya ni lah, skill kan. Okay, macam Amirul ni ada master lah engineering. Tuan macam pengalaman pula macam mana? Lepas setahun belajar tu ada kerja apply lah. Okay, ada apply. Lepas saya Tuan bidang apa? Saya engineering, Engineering in astrology. mechanical and manufacturing. Okay. So sebenarnya perihal jadi engineer ni sebenarnya tak banyak exposure kat tuan. So saya tahu, okay, masa ni kita Maksud kerjaya sebagai engineer tu sebenarnya lebih complicated tuan. So ni kita return back masa saya form 4, form 5 kita ambil science tulen kan. So ada dua je. Sama ada nak jadi doktor
Sebab saya tulen doktor ataupun engineer. And so masa tu kita anggap engineer is macam orang yang create things. More into Innovation. Yes, sebenarnya innovation tu saintis punya kerja, bukan engineer. Okay. So bila saya masuk bidang engineering tuan, rupanya ada banyak lagi yang kita tak tahu. So ada quality control, ada Pecahan. Yes, betul. Maksud pecahan career sebagai engineer tu. Betul. Even mechanical sendiri ada automotive. Okay, saya nak tanya. Maksudnya masa awak kat universiti, langsung tak ada exposure? Saya yakin mungkin ada dilancarkan oleh Universiti. ada universiti sendiri. Mungkin silap saya tak participate. Cik, ni semua play safe ni. Tapi betul. Tak, maksud saya kita jangan takut. Tak Sebab ada orang tangkap kita. Tak, kita semua orang kena mature dalam isu ni. Kita bukan nak menidakkan apa perkara. Tak, kita nak tengok sejagat. Sebab pertama kita tengok hari ni ada ramai, kita kena tahu ada dua geng. Satu geng majority, satu geng minority. Majority adalah standard. Betul. Standard yang whatever it takes kena belajar. Betul. Belajar in terms of the system one, iaitu universiti lah. Okay, sekolah lain cerita. Sekolah ni bagi saya secara peribadi, untuk saya yang tidak cemerlang dalam akademik ni, sekolah ajar saya benda-benda asas untuk hidup. Betul, setuju. Asas ni means boleh baca, tambah tolak darab bahagi, jumpa-jumpa orang, jumpa-jumpa kawan, belajar bersosial, belajar adab etika. Bagus lah, okey lah, tak ada masalah. Sebab kalau tak sekolah lagi teruk. Betul, saya setuju. Kan? Sebab kalau tak sekolah, melainkan kalau dia tak sekolah tapi dia ada sistem yang bagus. Tak, yang penting ada sistem bagus menjadikan seseorang tu beradab dan beretika jadi manusia, itu je. Setuju. Cuma sekolah tu adalah pilihan yang semua orang ada. Okay. Lepas tu isu dia universiti ni. Sebab kalau kita tengok lately ni, kita faham lah ada influencer yang dia majority punya gang. So dia laungkan satu benda, semua orang kena belajar. Ya, belajar tu bagus, tapi mungkin majority faham, maksudnya adik-adik yang ni kena sambung masuk universiti. Betul. Yang ini kita boleh bincang lagi luas sebenarnya. Setuju. Sebab contoh apa jadi Kak Azrai dengan ada ramai kat luar sana, dia orang masuk belajar, pertama dia tak ada exposure. Contoh, dia kena belajar apa, untuk jadi apa, dan dia jadi apa tu, bagaimanakah menjadi seseorang yang ada kerjaya tu. Dari segi lifestyle dia, dari segi kehidupan dia, adakah itu yang dia nak? So bila dia tak ada exposure, so dia orang macam gambling lah. So sebab apa yang berlaku lepas habis belajar, itu kita belum cerita lagi kos yang dia orang offer ni yang tak ada demand dalam market. Macam Azrai kan, lepas dia habis belajar, dia terus kerja retail. Sebab apa? Sebab itulah mindset dia orang. Mindset dia orang bila dah besar nanti nak kerja. Faham tak? Adakah budak-budak ni faham tujuan dia orang belajar tu untuk exchange knowledge tu untuk dapat duit? Kita kena cerita tegak dekat dia orang. Tujuan dia belajar sesuatu, kita kena faham. Geng majoriti akan cakap apa? Ilmu. Okay, mari kita bahaskan tentang ilmu. Ilmu ni adalah benda-benda yang memberi manfaat kepada kita dan orang lain. Jadi kalau ilmu itu tak boleh bagi manfaat dekat kita, dia jadi satu benda yang ilmu yang kita tahu tapi dia ibarat sia-sia. Kita tidak boleh aplikasikan ilmu tu. Itu isu dia. Sebenarnya kita cerita tegak lah orang belajar tu untuk dapat duit. Saya setuju. So basically ni saya punya pendapat lah yang berkenaan dengan ilmu ni kan. So bagi saya ilmu ni boleh jadi liability ataupun asset kan. So kita pergi ke universiti kan, kita spend money kan. Tak kisah sama ada orang tu spend daripada parents, dia buat pinjaman ataupun dapat beasiswa, tak kisah kan. Tapi kalau macam tuan cakap tadi, kita cerita sebelum ni kan, pasal kalau orang tu dia belajar, lepas tu dia tak gunakan ilmu yang dia belajar tu, It's a loss lah. It's a loss lah kan. And then tanggungjawab untuk orang tu juga, let's say dia belajar graphic design. For example dekat market ni dah ramai lah jadi designer kan. So how untuk dia jadikan knowledge you sebagai aset. So sekarang ni media sosial banyak kan. So dia boleh introduce diri dia, boleh sell diri dia untuk jadikan dia punya knowledge tu sebagai aset.
Tapi ni another skill lah. Ini another Dia skill. kena perlukan skill lain. Yes. Tak, itu isu dia. Sekarang ni saya tak tahu sebab saya tak masuk universiti. Dekat universiti yang korang pun dah korang dah bilang berapa tahun? Okey, dah 5 tahun dah. Ada exposure tak macam mana menggunakan media sosial untuk mengenalkan diri kita atau expose diri kita kepada public ataupun peluang-peluang ni? Ada tak skill tu? Setahu saya tak ada tuan. Ni based on apa yang Tak, itu isu dia. Kenapa tak ada benda ni? Saya tak tahu lah sekarang. Kalau ada baguslah. Kenapa tak ada? Kenapa letak benda-benda yang contoh kena hafal nama penjajah? Faham tak? Faham, saya setuju tuan. Apa subjek apa tu? Okey, macam ni tuan. Ni apa yang saya rasa lah. Okey, dulu macam saya cakap tadi, kita nak turn ilmu tu as asset kan. So, bagi saya yang melengkapkan adalah bila tuan ajar saya macam mana nak convince. Saya nak bagi tahu diri saya yang okey, saya boleh buat benda ni. Kan? Skill selling kan. Skill selling ramai orang ingat nak dapat duit, betul tak? So sebenarnya skill selling nak mendapatkan sesuatu, itu nama dia 8 step tu. Untuk mendapatkan sesuatu. Betul. Termasuklah duit. Yes, betul. So kalau orang tu nak dapat kerja, pergi interview, sell juga, betul tak? So bagi saya, kalau waktu sekarang kan, dengan skill yang ada sekarang yang tuan dah ajar apa semua, kalau pergi interview tak payah nak Google lah. Maksudnya sebab dulu dekat universiti ada tak skill how to sell yourself? Saya bagi saya yang mungkin dia ada belajar tapi dia tak tahu benda tu as sell. Sebab dia orang rasa sell ni kerja salesman je. Maksud ruang lingkup dia faham tu sangat kecil. Kita just belajar, senang cerita macam ni tuan. Kita just belajar formula macam mana nak buat, tapi kita tak belajar fundamental. Sebenarnya kita pergi interview, kita kena tahu apa soalan, kita nak solve problem company, apa company tu ada apa semua kan. So kita nak masuk dalam company ni, kita belajar, kita bagi tahu lah, aku ada skill ni, so that aku boleh solve kau punya problem. Yes. Kan? So selling skill. Convincing. Yes. Benda tu kita tak tahu pun tuan. So ini antara benda-benda yang mungkin boleh masuk lah. Betul. Dalam silibus yang dikawal selia oleh MQA tu. Betul. Sebenarnya ada subjek-subjek macam saya dulu, subjek English tu kita kena buat offer letter, kita kena buat resume. Tapi yang in bosan way lepas tu betul. Introduce yourself. My name is blah blah blah. Tell me about yourself. I am kindergarten. Betul. Saya tak pastilah, mungkin saya tak perasan benda tu berlaku. Cumanya saya yakin kebiasaannya orang takrif kan, pergi belajar nanti jadi beradab. Maksudnya ilmu pergi universiti tu sebenarnya nak jadi orang yang civilized. Yes, betul. Sebenarnya benda tu very subjektif. Kebiasaannya orang-orang macam ni dia very aktif dengan co-curriculum university. Mungkin dia join grup-grup macam non-profit. Maksudnya dalam yang belajar universiti ni ada 2 kategori orang. Pertama, orang yang follow semua, mengharapkan sistem tu yang akan enhance dia. Betul. Satu lagi orang yang dia jadi diri dia tahu apa kebolehan dia, dia menggunakan sistem yang ada tu untuk expose diri dia. Betul, saya setuju. So kesian dekat yang geng yang tak faham tadi lah. So kena ada satu kerja-kerja untuk bagi exposure kat dia orang. Betul. Kepada korang yang bukan jenis macam geng ini, so korang kena belajar skill ni bla 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 bla. Supaya korang boleh bawa diri korang. Saya jujur saya cakap tuan dulu kan, sebab saya pandai matematik je tuan. Pandai matematik, lepas tu pandai. Tuan pandai matematik. Adakah tuan try too hard untuk pandai matematik? Tak try. Ini tuan matematik pancen. Tengok rambut belah tepi pun tahu. Tak, ini saya ada satu lagi pendapat. Sebab itu saya cakap, saya tak ada masalah pun dengan apa sistem yang manusia ada ni. Cuma kita kena lihat dari skop yang luas. Kalau 30 tahun dulu, kita faham, kita tak ada choice. Satu je, the only way ini je. So bila zaman semakin moden, ada banyak peluang kerjaya baru, ada banyak maklumat baru, manusia sebenarnya perlu jadi lebih matang untuk memilih sesuatu based on capability dia. Setuju. Contoh macam dia kan. Saya ada kawan-kawan macam dia ni. Dia kalau dia tak ada letak effort banyak pun, tapi sistem tu memang ngam dengan otak dia. Dia bless lah. Maksudnya dia tak ada, dia effortless. Betul. Rasa mudah je. Orang lain supaya mati prep lah apa bana. Betul. Betul tak?
macam-macam examo makan kismis. Sebenarnya dia, tapi okay, bayangkan untuk orang yang dia tak ada exposure, yang tak ada orang cakap macam ni, dia ingat dia bodoh. Saya setuju Tan. Kesian kat dia orang. Betul. Sebenarnya dia orang, itu kita kena faham. Perbualan ni adalah sesiapa yang rasa sistem tu suit dengan otak dia dan dia memang firm nak ada kerjaya yang itu dan dia kena tambah skill-skill how to convince ni, go on, masuk universiti. Jadi top student, jadi profesional yang cemerlang. Kepada yang tak, jangan takut. Sistem tu tak sesuai untuk otak korang. So otak korang ni didesign oleh Tuhan untuk mahir kat benda-benda lain. Ini sebenarnya Maha suci Allah menciptakan manusia pelbagai kebolehan, kemampuan ni. Cuma untuk semua orang selaraskan ikut satu sistem, yang ini zalim nama dia. Setuju Tan. Saya ingat dulu waktu saya sekolah, yang geng-geng macam saya, dia akan dikumpulkan dalam satu kelas hujung sekali. Okey, yang kelas yang cikgu pun tak berapa rajin nak masuk dan kelas tu gelap, langsir semua tutup. Jadi sekumpulan diorang ni akan rasa diorang budak jahat, budak nakal, budak bodoh. Dan saya yakin kat luar pun masih berlaku benda ni. Tapi dia ada another side Tuan. Okey, contoh Tuan selalu cerita pasal rajin, betul tak? Okey, rajin ni memang style Tuan. Betul, ada satu quote kan, hard work beats talent. Saya sangat setuju Tuan. Sebab ada juga orang yang dia memang tak pandai sangat pun matematik, dia kuat, tak pandai hafal sangat pun, tapi dia, kalau saya buat exercise 1, dia buat 10. Yang ni pun excel Tuan. Dia ni pun excel. Dia rajin lah. Dia rajin. Okay. Sebab ramai je member saya masa sekolah dulu macam dia mungkin kurang latihan, bila masuk universiti excel. Sebab dia, tapi dia memang hard work lah punya orang. Macam tu. Lepas tu dia jadi apa sekarang? Dia dapat lah. Maksudnya kalau dia ambil very hard work, lepas tu very committed kan. Okay. Maksudnya kalau dia ambil law masa tu, dia tak pandai pun English apa tak pandai, tapi dia push. Dia rajin. Dia dapat kat career dia nak. Faham? Okay, so maksudnya kalau orang tu memang itu dia nak, okay untuk dia. Betul. Kan? Cuma kita tak boleh lah paksa semua orang, betul tak? Betul. Itu pandangan saya lah. Tak boleh paksa semua orang. Jadi mungkin ramai budak-budak yang sekarang ni tengah lost. Lost, tak tahu nak buat apa. Bagi saya lah, mana-mana orang yang dia uncertainty nak sama belajar ke nak kerja, dia sebenarnya tak sesuai belajar. Betul. Sebab kalau dia memang firm, dia tak ada benda-benda uncertainty ni. Dia dah tahu lepas sekolah, dia dia terus masuk. Dia tahu dah nak pergi mana. Dia sendiri ada effort. Cuma tengok mungkin dia datang daripada family yang ada exposure. Betul. Saya setuju Tuan. Sebab saya ada member sekarang ni dia duduk kat Jerman, follow dia punya dream daripada sekolah lagi Tuan. Maksud daripada sekolah dia bagi tahu, aku nak jadi engineer Formula 1. Tak ada lagi. Tapi dia duduk dalam tempat yang betul lah sekarang, duduk kat Jerman. Sebab apa? Sebab bapak dia dulu mekanik. Okay. So dia ada exposure tu. Maksud laluan dia apa semua. Dan dia memang nak lah. Yes, betul. Okay, ada satu lagi yang dia ada exposure tu daripada parents dia, tapi dia pula bukan orang yang minat macam tu. Saya setuju Tuan. Cuma mak bapak dia pula paksa dia jadi macam tu. Saya setuju. Okay, saya cerita pengalaman saya. Saya kerja Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dulu. Dulu saya tak tahulah benda-benda degree apa semua ni. Jadi saya belajar pasal CGPA lah, apa benda bidang-bidang apa. Ni base masa saya kerja SPA lah. Saya jaga bahagian perubatan, jadi doktor. Ada kes, diorang yang dah habis belajar ni jadi houseman kan, 2 tahun. Dulu lah, syarat sekarang saya tak tahu. Dia kena jadi doktor pelatih dulu 2 tahun. Ketika 2 tahun tu, diorang ni mula rasa kerja itu bukan untuk diorang. So dia bounce back dekat pihak SPA. Dia kata boleh tak dia nak tukar bidang lain, jawatan lain menggunakan ijazah dia. Dekat Malaysia ni, saya tak tahu kenapa, ijazah perubatan dan pembedahan dia boleh apply satu je jawatan, iaitu doktor. Ataupun kalau nak jadi lecturer, dia kena masuk universiti lah. Itu dah lain, mungkin dia kena sama master. Tapi kalau bidang lain, contoh katalah engineering, accountancy dan sebagainya, dia orang boleh apply PTD. Betul. So budak-budak yang ni, bayangkan dia orang belajar 6 tahun. Course jangan cakap yang lagi yang belajar overseas. Akhirnya bukan itu yang dia nak jadi. Okay, let's say katalah dia force diri dia jadi juga. So dia akan jadi satu orang doktor yang passion dia tak ada. Kerja doktor ni adalah servis untuk manusia. Sebut cerita pasal kedoktoran ni kan. Saya ada
nak bagi exposure sikit lah. Sebenarnya ramai orang ingat pergi overseas tu good untuk kedoktoran. Kadang-kadang universiti tu lagi low dia punya standard dia dengan dekat Malaysia punya. Betul. Tapi bila pergi this is overseas. Sebab overseas Macam style. Saya pernah ada pengalaman member saya ni, dia pergi ambil medik dekat luar negara. Lepas tu dia pulang, dia bagi tahu jujur, aku ni ada doktor tapi aku tak tahu apa pun dengan kurikulum daripada apa yang belajar dekat luar negara tu. And so bila dia tak yakin, dia ada beberapa sem lagi yang dia kena buat. Lepas tu dia cakap, aku tak yakin lah benda ni. Lepas tu dia ada dua pilihan. Kalau sama ada dia nak sambung untuk dapatkan sijil doktor dia tu, ataupun kena start balik. Lepas tu dia cakap, nak start balik tu pening lah. Tapi kalau aku sambung, aku tak tahu apa benda belajar kat sini luar negara. Kalau nak sambung, nak start pada sem 1 balik, bisa je cakap. Lepas tu dia ambil course lain, masih belajar sekarang. Ya Allah. Masuk dalam umur 28 macam tu. Supposedly sebenarnya okey je untuk umur berapa ambil belajar, tapi untuk dia punya taraf pendidikan tu yang sepatutnya dapat degree dengan lebih awal, dia tak dapat. Disebabkan benda ni tak ramai orang tahu kat pergi luar negara, ingatkan style. Ingatkan dia punya datang Malaysia nanti terus confirm dapat kerja. Tak semestinya. So kawan tu kat mana sekarang? Dia still belajar tuan. Kat overseas lah? Tak, dia belajar kat sini. Okay. Sebab dia cakap pergi overseas nak kena sambung, nanti tak tahu apa. Nak buat medik balik. Sekarang ni dia ambil benda yang berkaitan dengan biologi, which is dia punya bidang juga lah, tapi bukan kedoktoran. So Kaji kuman lah? mungkin lah benda-benda mitochondria, benda-benda macam tu tuan. Okay. Jadi tuan punya nasihat sebagai orang yang ada master, untuk diorang yang masih muda ni? Bagi saya sebenarnya untuk kalau saya kembali pulang dulu kan, sebenarnya saya setuju dengan tuan cakap, ada orang ni memang dia punya kepala otak dah macam tu. Saya cakap tuan, sejarah tingkatan 4 yang pasal Augustus Caesar, Julius Caesar, saya ingat lagi sampai sekarang tuan. Sebab apa? Sebab tu memang mungkin design otak tu. Apa semua saya pun tak tahu kan. Tapi jujur saya cakap, even saya tak guna bidang saya pun, tapi disebabkan apa yang saya belajar dulu pasal flowchart apa semua, senang bila saya masuk ke sini, mudah nak faham. Lepas ni, lepas ni, lepas ni. Tuan nak salah seorang yang blessed lah. Sebab saya dapat. Untuk orang yang dia langsung tak ada terlibat tu, macam mana? So bagi saya kena ada satu badan lah, at least badan macam engineer ke, atau sekolah-sekolah, start daripada sekolah menengah lah. At least dia tahu sebenarnya engineer ni banyak. Ada civil, ada chemical, ada mechanical, ada banyak lagi electrical, elektronik, apa semua banyakan. And then pasal gaji kat satu benda kan. Pasal gaji, ramai je member saya lepas degree baru tahu, aku rupanya ditipu dahulu. Bukan ditipu, rasa tertipu. Aku ingatkan lepas aku degree ni aku dapat certain numbers. Contoh expectation yang standardnya? Yang let's say kalau jadi engineer, let's say civil, and mungkin ingat fresh graduate mungkin 3K, 4K macam tu at least kan. End up dalam 1,800 macam tu. Civil dah lah kena duduk turun site. One of the thing mungkin exposure je daripada tempat-tempat yang ada kerja engineering ni yang dah ada benchmark. Contohnya macam yang warna hijau tu kan. Yang warna hijau tu dah confirm kalau masuk 4K. Mungkin benchmark dia ambil kat situ. So benda ni pun kena ada lah. At least sekolah tu panggil engineer, at least bagi exposure lah kan. So that aku dah tahu kalau aku nak pergi jadi engineer, dia ada macam ni tuan. Ada orang nak jadi engineering ni, dia melalui jalan teknikal. Contohnya kalau pergi matrik pun matrik teknikal. So that dia belajar welding apa semua. So that lepas tu dia pergi ke ambil diploma yang hands on punya. Sebab ada orang hands on. Dia jadi engineer tu based on hands on. Skill. Tapi maksudnya dia naik sikit-sikit. Ada orang ni jadi engineer, dia macam fast track terus pergi management. Management pergi ke management terus. Sebenarnya orang nak jadi engineer tu on the management. Betul. Kan sebenarnya betul. ramai yang nak jadi tu pakai baju kemeja, masuk meeting. Cuma dia tak boleh dapat terus. Betul. Sebab kan bila kita belajar dulu kan, kita belajar macam saya belajar dulu engineering design apa semua kan. Saya expect yang tu saya akan guna. Maksudnya kena design sesuatu apa benda. Bila datang actually more tu buat report, connecting vendor dengan technician, more tu benda-benda macam tu. So sebab tu bila benda tu tak adalah benda-benda kaitan dengan
build thing yang kita ingat dulu masa zaman sekolah yang engineer mesti akan buat kapal ke apa benda kan. Expectation tak sampai lah. Fun tu at least kalau tak dapat gaji yang kita nak, yang kita expect, at least kita ada fun yang kita along the way kita belajar tu kita ada rasa ni aku bayangkan dulu. Cuma benda tu lain. Sebenarnya kerja tu kerja saintis. Okay. Kerja researcher. Tuan tahu ni bila dah besar? Bila saya dah jadi researcher. Okay. Saya bila jadi macam ni, saya ada dua. Bila saya masuk ke bidang engineering, dia ada dua. Satu jadi ke research, satu ke dalam ke dalam field kira. Masuk lupa. Masuk dalam kilang lah senang cerita. So saya bila saya masuk ke kilang, saya rasa ni bukan satu saya. Bila saya buat research tu saya suka. Sebab benda tu saya expect dulu. Macam tu. Kita suka data-data. Yes, betul. Data-data, godek-godek tu. Okay, let's say kalau kita ubah maksudnya sini. dekat komputer. Yes, betul. More tu benda macam tu. Tapi tak semesti komputer saja. Tapi kita boleh playing with data. Kita boleh buat prototype guna 3D printer apa semua. Benda-benda yang kita boleh create thing. Kita macam tu cakap orang lelaki. So bila tiba-tiba kerja je masuk dalam kilang dah ada sistem kena buat report je. Yang tu tak jadi tak. Okay. Tak kena means benda tu pun kena bagi exposure lah. Kena. Sebab ada member saya minat benda tu. Okay. Minat on reporting apa semua kan. Macam tu lah. Tapi dulu tak tahu. Bila masuk industri baru tahu. Rupanya kat sini. Kat sini. Okay. So untuk Azrai apa mungkin advice? Azrai umur apa sekarang? Saya 28. 28. Untuk adik-adik yang masih muda, macam mana cara diorang, pembawaan diri diorang? Sebab awak ada diploma. Okay. At least boleh share dengan diorang seorang. Bagi saya diploma. Mungkin bukan adik-adik lah. Bagi saya parents tu yang paling penting lah. Okay. Pada awal dia bagi parents tu perlu tengok apa yang dia minat. Contohlah macam dia nak jadi parents dia nak jadi macam anak dia pemain piano kan. So pada awal tu kena bagi kelas. So nampak track dia terus. Macam tu lah. So parents tu dah ada vision untuk anak dia lah. Bagi saya lah. Support vision untuk budak tu, lorongkan kat mana kekuatan dia. Yes. Tu lagi penting lah. Sebab budak dia tak tahu nak jadi apa sebenarnya. So parents tu yang kena mencorak, bagi dia try ni, bagi dia try tu. Kalau nampak kekuatan tu, kita terus lah. So maksudnya ini berbalik kepada kena jadi parents yang handal lah. Ya, betul. Kualiti insan tu. Betul. So kalau parents pun jenis tak cakna, tak ambil pot, baca surat khabaran yang siampau, lepas tu tak cakap. Tak tahulah korang setuju ke tak kan. Saya rasa ada lack on society hari ni. Ramai lelaki yang banyak diam. Korang rasa macam mana? Ada tak experience tu? Mungkin pernah tengok. Maksud saya, figura seorang ayah tu banyak yang diam. Sepatutnya dia yang kena guide anak-anak dia ni. Wahai anak-anakku, this is how to be a man. Contoh, beginilah hidup ni sebenarnya, bla bla bla. Kau nak jadi apa? Walaupun dia tak tahu, tapi sebagai lelaki tu, dia cari maklumat tu dan dia brief anak-anak dia. Bla bla bla. Saya rasa bila setiap isi rumah tu dia lead by the father ni tadi, atau katakanlah dia tak ada ayah, so ada yang pakcik macam tu ke, ataupun abang dia kena salah seorang ambil tanggungjawab tu, saya rasa generasi akan datang ni dia tak lost. Betul, saya setuju kan. Sebab ni apa yang saya nampak kan. Sebab kira parents saya bukan kira kerja kerajaan ataupun kerja swasta, bukan kerja bukan employee lah. So dia punya pekerjaan tu macam survival mode tuan. So bila di survival mode tu, dia nak the next anak dia tu dia nak ada comfort sikit. So kalau parents yang dah di fasa comfort sikit tu, nak decide lagi dia punya anak-anak dia tu exposure. Sebab saya sekolah dulu, ramai member-member saya dia punya parents dah professional. So anak dia style kan. Dia punya style, maksudnya macam member saya tu, mungkin dia punya ayah tu adalah setiausaha kerajaan, let's say. So bila dia jadi doktor yang style kan. Dari segi dia punya etik, daripada pemakaian dia, cara pergaulan dia, style. Sebab bapak dia dah pernah duduk dalam professionalism tu, dan tempat profesional tu. So dia ada exposure, extra exposure lah. Betul. Untuk cuma orang yang, kalau untuk orang yang biasa, jadi macam saya lah. Maksudnya bila saya di umur 26 macam tu, saya kata, sebenarnya bukan ni. Macam tu.
kelompongan kat situ, bukan kelompongan lah, mungkin apa bagi saya semua lelaki, sebab lepas ni korang akan jadi ayah. Mungkin ada yang tonton ni dia memang dah ayah. Dia kena ada banyak skill baru, maklumat baru. Betul, setuju Tan. Untuk dia macam ni, saya rasa dia macam kan macam burung. Dia kan sangka dia anak-anak dia, dia terbang keluar cari-cari, dia datang bawa bagi. Betul. Saya rasa manusia yang sebagai ayah tu dan ibu pun sama, kena always gain new knowledge, terutama ni zaman yang hari ni, kan, zaman yang serba canggih ni, supaya dia orang kena tahu apa kejayaan-kejayaan yang baru. Oh, ada orang jadi influencer, macam dia orang make money, how it works, untuk dia faham. Tiba-tiba anak nak jadi macam tu, so dia tahulah hala tuju. Dia boleh advise anak dia, ni pergi jumpa orang ni, pergi jumpa. Dia sebagai parents tu dia ada, Betul, dia saya setuju punya Tan. role dia. Sebab even parents tu sendiri, dia ambil data daripada sekeliling tak. Sebab zaman sekarang banyak kita boleh tengok daripada internet apa semua kan. Kalau zaman macam ayah saya dulu, dia tak ada. Dia tahu bapa ayah saya ni kira kontraktor kan. So apa dia nampak, dia apa, let's say dia buat rumah untuk doktor. So dia akan nampak doktor adalah sukses. So zaman tu. Tapi zaman tu tak aci lah kan. Zaman sekarang ni, lepas daripada 2012 dah ada start ada Samsung Note 1, dah ada iPhone 3G apa semua, tak aci lah. Sebab maklumat tanpa batas lah. Dulu Maksudnya semua orang kena reset mind, bahawa yang kita rasa style dulu-dulu, sekarang ni ada banyak benda-benda baru. Betul. Yang style juga. Betul. Contoh, katakanlah dalam masyarakat kita ni dipandang tinggi untuk seorang yang bergelar doktor lah, sama ada doktor falsafah ataupun doktor perubatan. So dia dipandang tinggi oleh masyarakat. So why not untuk orang-orang yang skillful juga dalam dia orang punya lapangan, dia pun dia anggap tinggi jugalah. Betul, saya setuju. Kan? Katakanlah let's say dia kerja yang contoh yang orang rasa tak style, tapi sebenarnya income dia style, contoh. Ni lah penjual jalanan Tan. Penjual jalanan. Tu meniaga. Meniaga. Kalau offshore kan. Offshore yang hantar kapal. Mungkin parents tak berapa ada exposure. Kalau zaman saya dah start ada exposure. Dah nampak style lah. Ada lagi bidang-bidang lain yang orang mungkin tak nampak style lah. Saya tak pasti yang untuk sekarang ni. Contoh-contoh, saya rasa ni technician, saya rasa jurupulih aircon. Katakan sekarang ni kebanyakan rumah dekat Malaysia ni ada aircon, penghawa dingin. So penghawa dingin ni dia perlukan servis yang berkala. Doktor pula kerja dia merawat manusia yang macam-macam penyakit. Manusia sentiasa ada penyakit. So jurupulih penghawa dingin ni kerja dia menguruskan mesin ni. So sebenarnya dua-dua style sebenarnya. Betul. Saya ingat tu benda Tuan. Kisah dia. Dulu contoh macam pomen motosikal Tuan. Saya ada macam dia tua sikit daripada saya, mungkin dalam 5 tahun macam tu. Dia ni memang bukan good student. Senang cerita, kalau zaman dulu mak bapak tak suka dia, nakal, selalu potong sekolah apa semua. Tapi dia satu handal Tuan.